KPM. Dah kemah saya ni. Sekarang saya nak keluar. Bersedia untuk hari ini kita ada slot core curriculum Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Tapi kenapa banyak barang ni dekat sini ni? Mana cikgunya? Nak buat apa ni? Ni apa ni? Sabun ke ni? Sabun. Sikat. Buat gigi. Nak buat apa dengan barang semua ni? Murid-murid kalau nak tahu kan, jom kita kenal cikgu kita. Mana cikgu kita ni? Cikgu! Oh, cikgu! Kat sana, kat sana. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton slot core curriculum Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia di Didik TV KPM. Saya Nisa K bersama-sama dengan murid-murid. Macam biasa kita panggil cikgu kita, cikgu. Cikgu dah sampai, Cikgu Engku Azila Asni yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Sekarang ni kan cikgu, di hadapan kita ni banyak barang-barang. Saya baru keluar pada kemah tadi, cikgu. Sekarang ni apa keperluan barang-barang ni kaitannya dengan pergerakan puteri Islam, cikgu? Okey, barang-barang ni berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Jadi apakah perkara-perkara yang terkandung dalam kurikulum Pergerakan Puteri Islam Malaysia tu? Okey, kurikulum Puteri Islam dibahagikan kepada 8 bidang. Okey, kita ada bidang yang pertama iaitu pengenalan, iaitu bahagian pentadbiran dan juga pengurusan. Baik. Okey, yang kedua iaitu berkenaan dengan kerohanian. Kerohanian. Okey. Jadi sebelum tu kita sentuh sikit. Boleh. Berkenaan dengan pengenalan Puteri Islam. Okey, dalam pengenalan Puteri Islam yang pertama kita kena adalah buku log dulu. So dalam buku log, dalam buku log kita ada bahagian untuk pengenalan. Kita ada profil diri untuk pelajar, kemudian kita ada falsafah, kita ada matlamat Puteri Islam, kemudian kita ada adakah ini semualah, semua perlu diisi oleh puteri. Objektif, kemudian kita ada logo. Ini adalah pengenalan kepada Puteri Islam itu sendiri. Itu bahagian yang pertamalah. Okey, bahagian kedua tadi ialah kerohanian. Kerohanian ni kita ada beberapa bahagian lah. Okey, kita contoh sahaja. Contoh, kita akan belajar berkenaan dengan kenabian, nabi-nabi. Kita ada kaitan dengan hadis Al-Quran. Dan kemudian kita ada nyanyian ataupun kita sebut Asmaul Husna. Kemudian kita ada manusia, tajuk manusia sebagai khalifah di bumi. Dan adab dan panduan membaca Al-Quran. Dan dia ada ikut aras-aras puteri daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah. Baiklah, seterusnya bidang yang seterusnya dalam kurikulum pergerakan Puteri bidang Islam. seterusnya ialah kesihatan dan tugas pembangunan diri. Inilah kita ada burus gigi sini. Ni yang ada sikat, ada sabun sebab semua ni. Kita ada tajuk-tajuk. Tajuk-tajuk dalam bidang ini. Okey, sekarang ni kita tengok bawah tu kita ada maksud kesihatan. Baik. Kita kena tahulah apa maksud kesihatan. Dalam maksud kesihatan ada citra diri. Citra diri ni ada berkenaan dengan kebersihan diri, fizikal. Kemudian kita ada penjagaan kulit, penjagaan muka. Dan kita ada penjagaan telinga, rambut dan seterusnya itu fizikal. Kemudian kita ada penjagaan pakaian. Pakaian. Bukan setakat pakaian saja, bila dah jaga kebersihan, cara nak mendobi. Betul. Macam mana nak dobi, nak basuh, nak bersih baju apa semua dengan betul. Okey. Dan yang ketiga iaitu pembangunan diri. Masih lagi masuk dalam kesihatan. Okey, iaitu macam mana perubahan diri daripada kita kanak-kanak kepada remaja. Kemudian kita ada sentuh untuk puteri boleh sebut head. Okey. Dan kemudian kita ada berkenaan dengan hormon, percintaan. Okey, itu termasuk dalam bidang lah. Dan kita ada juga dalam kesihatan iaitu bahagian makanan.
Saya suka bahagian makanan. Makanan itu asas makanan. Sebab bila sebut kesihatan, kita mesti tahu macam mana kita nak buat makanan yang seimbang. Seimbang, betul. Tak adalah makan je makanan ringan ya, cikgu. Jadi bukan setakat itu, kena tahu memasak, kena tahu menghidang. Saya tak masak. Jadi dalam bidang tu ada pelbagai. Oh, maknanya satu bidang tu dia ada cabang-cabangnya semua. Dan topik-topik tu cikgu murid-murid boleh, puteri-puteri boleh banyak. Dan puteri sendiri pun boleh. Orang kata minta, okey dengan cikgu, okey hari ni cikgu kita nak buat apa? Dia boleh minta lah, banyak aktiviti yang boleh dibuat dalam bidang-bidang. Bidang kesihatan ni, adakah mereka perlu menunjukkan barang-barang penjagaan diri mereka seperti apa yang ada di hadapan kita ni, cikgu? Tak perlu. Tak perlu. Tapi ini contoh lah. Contoh. Baik. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya iaitu bidang yang keempat iaitu keluarga dan masyarakat. Okey, dalam keluarga dan masyarakat iaitu kita berkenaan dengan kitaran hidup. Baik. Okey, peringkat umur dan ciri-ciri setiap peringkat. Kemudian kita ada tugas dan tanggungjawab jenis setiap peringkat tadilah. Okey, dari situ juga kita ada pengenalan diri. Siapa saya? Perbezaan antara lelaki dan wanita. Ini sekarang ni banyak isu-isu perbezaan antara lelaki dan wanita. Baik. Dan kemudian tugas-tugas pembangunan diri kita sendiri. Okey, dan satu lagi dalam keluarga dan masyarakat iaitu khidmat masyarakat. Okey, dalam khidmat masyarakat kita boleh buat gotong royong. Kita boleh buat derma, mencari derma, pakaian, duit. Dan kemudian kita buat lawatan ke rumah orang tua, anak-anak yatim. Dan last kali itu kita buat lawatan ke hospital. Baik. Banyaknya aktiviti. Ini baru separuh daripada bidangnya. Dia sebenarnya banyak baru lagi. Banyak aktiviti yang kita boleh buat dalam puteri Islam. Baik. Okey. Dan bidang yang kelima. Ini lagi menarik, kemahiran. Okey, baik. Okey, kemahiran kita ada seni pertahanan diri. Wah. Boleh. Ekspresi seni. Baik. Okey, dalam ekspresi seni kita ada drama, seni suara. Kita ada boleh buat sketsa, puisi, jimrama. Ya. Dan kemudian kita ada seni halus. Contoh di depan ni seni halus. Seni halus kita ada tekap, sulaman, jahitan. Ada ayaman, tenuman, ukiran, banyak perbagailah. Itu contoh. Okey, dan kemudian kita ada seni, lepas seni halus, seni cetak. Seni cetak. Seni cetak kita boleh buat simple saja dalam kelas, katakan buat kad untuk hari ibu. Kad untuk hari jadi. Jadi itu dah jadi satu aktiviti. Betul? Okey. Dan kemudian seni lukis. Seni lukis ni melukislah. Boleh bukan setakat lukis saja, kita boleh buat collage. Boleh buat collage. Okey, dan seni khat. Wah. Seni khat macam susah je tu, cikgu. Kena belajar lah. Dah belajar baru tahu macam mana nak buat. Itu baru seni dan budaya. Baik. Okey, masih lagi bawah kemahiran celik komputer. Penting untuk zaman sekarang. Penting. Dulu kita hanya ada asas, tapi sekarang ni kita ada digital. Betul. Kita dah ada pertandingan dalam video digital. Okey. Dan yang ketiga iaitu pengurusan rumah tangga. Baik. Jadi dalam pengurusan rumah tangga, kita ada macam mana nak menjaga, macam mana nak mengemas dalam rumah, luar rumah. Lengkap. Dan juga hiasan dalaman. Saya nak belajar hiasan dalaman ni. Saya perlukannya. Okey, dan last sekali adalah ekonomi lah. Dia masih lagi bersangkut dengan kemahiran. Sebab bila kita dah ada semua, kita kena ada ekonomi. Usahawan. Kesawanan. Kita buat apa orang kata jahitan. Kita boleh jadikan ni sebagai satu ekonomi. Contoh cikgu, saya buat ni macam alas periuk, boleh pemegang, boleh jadikan satu orang kata sumber pendapatan. Kalau saya buat ni cantik-cantik, buat banyak-banyak, boleh jual kan cikgu? Boleh. Ini hasil kerja daripada ahli puteri Islam ya, cikgu? Islam, ya. Wah, nampak begitu berbakat, halus jahitannya, nak cubalah. Boleh jadikan sumber pendapatan dalam bidang keusahawanan. Wah, selain daripada itu, cikgu? Next, iaitu yang keenam, iaitu pendidikan luar. Okey, pendidikan luar ni, tu tengok kemah. Okey, kita ada perkhemahan. Dalam perkhemahan kita ada diri kemah, kita ada ikatan, kita ada gadget, kita ada masakan, craft, perkhemahan, kita ada kawat. Okey. Dan biasanya dalam perkhemahan kita akan terapkan tata cara penutupan dan juga tata cara perjumpaan. Banyak sebenarnya bidang dan juga cabang dalam kurikulum bagi pergerakan Puteri Islam Malaysia ni kan, cikgu kan? Ya, itu baru perkhemahan. Ada lagi aktiviti luar.
Aktiviti luar seterusnya iaitu sukan permainan. Baik. Okey, kita ada dalaman. Dalaman kita boleh catur, saidina, syahiba. Okey, luaran kita boleh bermain bola keranjang, bola jaring. Dan untuk permainan tradisional, okey, congkak, banyaklah, galah panjang, seremban dan kita dulu kita terapkan konda-kondi. Cikgu dah lamanya tak dengar permainan konda-kondi tu. Ya, konda-kondi. Bolehlah lepas ni kita cuba, mana tahu ada yang nak menyertai pergerakan Puteri Islam pada peringkat sekolah. Oh, banyak rupanya aktiviti yang boleh dilakukan. Ada lagi cikgu aktiviti lain? Ada lagi. Aktiviti luar, kembara, orientering. Kemudian kita ada aktiviti lasak. Kita ada aktiviti sukan di air. Tapi sekarang ni KPM dah tidak galakkan kita untuk sukan di air. Baiklah, pelbagai aktiviti yang telah dikongsikan, Nisa sendiri sangat-sangat tertarik untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kurikulum yang terdapat di dalam 8 bidang yang cikgu. Baru 6. Baru 6. Ada lagi 7. Okey, 7 ialah pertolongan cemas. Baik. Pertolongan cemas. Jadi maknanya kita dalam pertolongan cemas kita akan perlu memahami tentang kecederaan dan rawatan, alat dan bahan. Okey, bahan berbahaya. Kemudian kita ada anduh, balutan. Kemudian kita ada kotak. Inilah kotak pertolongan cemas kan? Dan kemudian kita kena tahulah cara bantu mula. Cara rawatan awal lah untuk kemalangan. Okey, dan kemudian kita juga tahu membantu teknik. Ini yang last teknik kelahiran. Teknik kelahiran dan last bersalin. Untuk remaja lah. Kita ada dalam silibus. Itu bidang yang ketujuh. Okey, bidang yang terakhir sekali iaitu alam sekitar dan agama. Okey, alam sekitar dan agama ni maknanya kita mesti memahami bahawa alam sekitar sebagai kitabullah yang kedua dan alam sekitar sebagai amanah lah. Kita kena jaga. Dan pencemaran dan degradasi alam sekitar dari sudut Al-Quran. Dan yang terakhir itu pemeliharaan alam sekitar. Baiklah, itu dia ke-8 bidang yang terdapat dalam kurikulum pergerakan Puteri Islam Malaysia. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke slot Core Kurikulum Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot Core Kurikulum Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia bersama saya Nisa K dan Cikgu Engku. Cikgu, saya tahu di tahap sekolah-sekolah ada penilaian masing-masing. Di tahap sekolah rendah dan sekolah menengah sekarang ni, saya yakin ramai nak tahu macam mana penilaian dilakukan pada tahap sekolah rendah. Macam mana ahli-ahli PPIM ni nak dapatkan penarafan daripada yang pertama, kedua, ketiga tu cikgu? Okey, jadi sebelum kita lihat kepada macam mana penilaian, kita tengok dulu apa dia proses penilaian. Baik. Okey, jadi proses penilaian adalah sesuatu yang amat penting dalam pelaksanaan aktiviti di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Baik. Okey, penilaian mengikut tahap perlu dilakukan berpandukan kad rekod penilaian yang disediakan. Kita akan bagi tumpuan kepada puteri bongsu sekolah rendah. Okey, guru pemimpin dia boleh penilaian ni dia boleh dibuat setiap waktu aktiviti ataupun aktiviti daerah, negeri atau kebangsaan. Jadi maknanya penilaian yang adalah berterusan. Baik. Okey, untuk pelajar sekolah rendah, penilaian dia boleh dibuat pada tahun yang kedua lah. Iaitu maksudnya masa dia darjah 4, maksudnya diuji pada darjah 5. Dia hanya dinilai setiap masa dan mesti mengisi penuh buku rekod ni. Buku rekod penilaian. Buku rekod ni mesti diisi. Baik. Okey. Dan kemudian proses penilaian ni okey, boleh dibuat secara lisan. Boleh dibuat secara menilai hasil kerja puteri. Okey, menilai laporan projek. Okey, menilai buku log. Buku log. Seperti yang kita tahulah, ini buku log ni penting lah. Buku log ni adalah sebagai satu diary. Sebagai satu diary di mana puteri-puteri mesti menulis setiap kali aktiviti yang dibuat. Dan kemudian pemerhatian kerja praktik. Okey, kalau dia buat, cikgu hanya nilai. Okey, cikgu nilai secara praktikal lah. Dia buat praktikal, cikgu nilai. Okey, dan kemudian gabungan daripada beberapa teknik di atas lah. Jadi maknanya guru dia boleh nilai berdasarkan apa je sebenarnya. Okey, kita tengok apa yang perlu dinilai untuk puteri bongsu sekolah rendah. Kita ada 8 bidang.
Baik. Nah, 8 bidang. Okey, bidang yang pertama tadi ialah pengenalan putri. Okey, untuk putri bongsu, dia hanya perlu tahu lafaz ikrar putri, dia mesti melafaz ikrar putri. Baik. Okey, melukis logo putri. Okey, kemudian dia perlu kawat kaki. Kawat kaki. Menaikkan bendera. Menaikkan bendera. Okey, dan menguraikan pengertian suluh kata. Baik. PPIM iaitu Puteri Islam tu lah. Puteri Islam. Okey. Okey, itu untuk pengenalan. Okey, seterusnya iaitu bahagian kerohanian. Baik. Untuk kerohanian dia mesti tahu tata cara berwuduk. Okey, niat solat fardu. Baik. Nah, itu basic lah. Okey, dan kemudian riwayat hidup Rasulullah. Baik. Okey, ciri-ciri akhlak yang mulia. Okey, sifat 20. Rukun iman, rukun Islam. Baik. Dan membaca ayat suci. Okey, Nisa boleh tak? Ya, cikgu nak uji saya ke? Ya. Sekarang ni kita uji Nisa. Baik. Boleh sebutkan rukun Islam. Rukun Islam. Berapa markah cikgu kalau saya dapat menjawab? Kalau di sini 2 markah. 2 markah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua solat 5 waktu. Berpuasa di bulan Ramadan. Menunaikan zakat dan menunaikan haji kepada yang mampu. Okey. Dapat 2 markah tak cikgu? Dapat 2 markah. 2 markah. Okey, dan Nisa pun kena catat di dalam buku log. Catat dalam buku log. Dan guru akan menandatangani. Okey, bila tarikh dinilai. Baik. Okey, dan kemudian nama penuh penilai. Baik. Okey, dan selesai untuk satu pengujian. Baik. Okey. Dan seterusnya untuk bidang kesihatan dan pembangunan diri, dia mesti penampilan diri, tengok saja budak, dia tengok okey budak ni pakai bersih. Okey, tu dah boleh dinilai. Baik. Penjagaan diri. Okey, kemudian penyakit berjangkit. Baik. Okey, dan makanan seimbang. Okey, jadi biasanya cikgu-cikgu dalam aktiviti cikgu akan ajar dan pelajar-pelajar mencatat nota. Baik. Okey, bila dah ada dalam buku log, itu maksudnya dah boleh dinilai. Okey, untuk keluarga dan masyarakat, dia perlu ceritakan berkenaan dengan salah silah keluarga. Salah silah keluarga. Ya. Baik. Okey, dan tanggungjawab pada jiran dan masyarakat. Gotong royong, bersihkan surau sekolah. Dah boleh dinilai. Okey, kemudian awam, telefon. Ya. Okey. Okey, itu untuk keluarga dan masyarakat. Baik. Untuk kemahiran. Untuk kemahiran, dia perlu tahu macam mana nak memasang cadar. Jadi biasanya dia beritahu, cikgu saya pasang cadar. Tak apa, dah boleh dinilai. Baik. Okey. Menyediakan sarapan ataupun hidangan. Ini biasanya kadang tu di sekolah cikgu-cikgu akan buat pertandingan. Biasa sandwich lah. Okey. Macam mana membuat sandwich untuk sarapan dan hidangan. Okey, jahitan asas. Okey, jahitan asas iaitu jelujo, kia, sembat dan lain-lain lah. Jadi biasanya kita hanya menjahit asas sahaja untuk sekolah rendah. Okey, dan gubahan. Gubahan ni dari bahan terbuang. Maknanya cikgu, kalau saya ada botol, saya ada plastik, saya boleh buat gubahan menggunakan bahan yang dah tak digunakan. Tunjuk saja kat cikgu. Okey, dan boleh dinilai. Dapat markah. Okey. Dan yang keenam, dekorasi. Dekorasi iaitu mencari harta karun, perkemahan, permainan, pertolongan cemas, membalut luka. Okey, cara menjaga alatan membahaya dan cara menggunakan anduh. Dan yang terakhir itu alam sekitar. Alam sekitar, projek taman puteri. Okey, boleh buat lawatan ke tasik-tasik, ke hutan lipur. Okey, pengedaran udara, melukis poster. Itu yang paling senang lah. Sebab tak semestinya dia buat semua, dia boleh buat pilihan. Jadi cikgu-cikgu boleh memilih tajuk-tajuk untuk murid-murid. Dan yang paling senang ialah membuat buku skrap. Contoh cikgu, buku skrap. Adakah seperti yang ada dengan kita ni? Yang ada di depan. Boleh cikgu terangkan apa yang dilakukan oleh ahli pergerakan Puteri Islam ni pada buku skrap ni? Okey, dia akan ambil bahan-bahan. Okey, katakan contoh dia buku skrap berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Baik. Okey, kalau tumbuh-tumbuhan dia akan cari daun-daun di sekitar sekolah dan kemudian dia akan tulislah nama-nama. Jenis-jenis. Biasanya kita akan buat untuk tanaman herba. Sekarang ni kita nilai Nisa cara merawat luka. Merawat luka kecil. Okey, sekarang ni cikgu luka lah. Di tangan ya. Okey. Saya pun saya kena lakukan rawatan awal kepada luka tersebut. Baik, apa yang ada di dalam ini, sebabkan luka tu kecil, kita pastikan kita boleh bersihkan luka. Kemudian saya akan gunakan ni. Apa ni? Plaster. Nampak luka yang kecil, guna plaster lah cikgu. Ya, plaster je. Kalau guna dressing yang besar, guna termometer macam tak kena pula. Maknanya saya kena lakukan rawatan awal tu bersesuaian lah ya dengan kecederaan tersebut. Baik.
Okey, saya bukakan. Nampak? Okey. Kemudian saya akan macam ni. Okey, sekarang ni luka telah dirawat. Jadi berapakah markah penilaian yang cikgu engkau nak beri pada saya? Agak-agak daripada untuk pertolongan cemas, membalut luka hanya 1,5 markah 1,5 markah sahaja. Jadi maknanya ini adalah amali. Baik. Pengujian secara amali. Baiklah, ini adalah peti pertolongan cemas yang perlu kita kenali apakah barang-barang di dalamnya, sebab nanti cikgu saya buka tiba macam saya tak tahulah barang-barang ni. Dah tak boleh lakukan pertolongan kecemasan. Selain daripada tu cikgu, apa lagi yang perlu dititik beratkan bila saya dah lakukan semua, dah dapat markah kan, apa yang saya dapat? Okey, selepas selesai memenuhkan semua, memenuhi kriteria bidang-bidang, 8 bidang. Okey. Cikgu pemimpin perlu menghantar kepada penilai daerah. Baik. Okey. Jadi bukti dia buku dan juga buku log lah. Buku log ni. Okey, bukti dan buku log. Bahan bukti. Okey, dan seterusnya barulah penilai daerah akan hantar ke penilai negeri. Baik. Dan penilai negeri akan hantar ke kebangsaan. Bila dah lulus, okey, kita akan dapat dah dapat CJ Puteri Bongsu. CJ Puteri Bongsu. CJ Puteri Bongsu. Okey, ini adalah sijil yang akan mengakui murid-murid bahawasanya segala aktiviti telah dijalankan dan telah disahkan. Sehingga ke peringkat kebangsaan. Nampak tak, bukan dinilai begitu saja tetapi ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Tak habis lagi ni, ada lagi CJ. Ada lagi. Okay. Boleh dapat lagi? Boleh dapat lagi. Okey, CJ ni adalah CJ selepas dah dapat Puteri Bongsu. Baik. Puteri Bongsu. Kita perlu menjalani ujian di kebangsaan untuk imtihan selama 3 hari 2 malam. Okey, jadi daripada ujian itulah kita boleh dapat Puteri Bongsu Cemerlang. Dan jika markah kita tinggi, kita boleh dikira sebagai bukan Zahra, Kaisa. Puteri Kaisa. Wah, ada lagi tinggi tak? Bila ada lagi tinggi, dalam 1 tahun tu kebiasaannya lah, kalau kebangsaan mengadakan Hari Puteri, dia boleh dapat tokoh tunas harapan. Wah, ada penerapan-penerapan yang tertinggi lagi ada untuk murid-murid ini. Jadi di peringkat sekolah rendah pun telah didedahkan dengan beberapa elemen-elemen asas untuk mereka kuasai dan mendapatkan markah di dalam buku rekod penilaian ini. Kita nak rehat seketika, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot core kurikulum badan beruniform bagi pergerakan Puteri Islam Malaysia bersama saya Nisa K dan Cikgu Engku. Sekarang ni kita nak tahu pula bagaimana penilaian pada tahap sekolah menengah bagi ahli pergerakan Puteri Islam Malaysia. Silakan Cikgu, apa yang dinilai kepada murid-murid sekolah menengah ni? Okey, sebelum kita kepada penilaian untuk sekolah menengah, kita ada penilaian untuk Puteri Bongsu. Baik. Okey, katakan sekarang ni Puteri tidak membuat penilaian di peringkat sekolah rendah. Bila tidak dinilai di sekolah rendah, Puteri boleh dinilai di sekolah menengah. Serentak dengan Puteri kecil. Puteri kecil. Okey, jadi makna boleh buat serentak. Masa tingkatan 1 dan juga 2. Baik. 1 tak boleh lah. Terus kepada tingkatan 2. Dan seterusnya ialah Puteri tengah. Di peringkat sekolah, Puteri Sulong. Ini dia peringkat-peringkat penarapan bagi PPIM. Apa yang dinilai dalam peringkat-peringkat ni, Cikgu? Okey, untuk Puteri kecil, dia penilaian dia lebih tinggi daripada Puteri Bongsu. Baik. Okay, kalau di sini bahagian pengurusan, dia mesti mengetahui berkenaan dengan sejarah PPIM. Baik. Okey, dari segi pengasas, dari segi siapa pengasas di kebangsaan negeri, pengiktirafan, struktur organisasi, kemudian pakaian seragam. Baik. Okey. Cogang kata puteri, ika puteri dan kemudian bendera dan lencana. Bendera dan lencana. Lagu-lagu puteri, lagu Puteri Islam, lagu sekolah negeri dan Asma Husna. Asas kawat kaki. Okey, itu untuk pengurusan. Dan ada lagi tata cara asas. Itu tata cara perjumpaan dan juga penutupan. Baik. Okey, itu untuk bahagian yang pertama lah. Pengenalan. Okey, untuk kerohanian, dia perlu tahu rukun Islam juga, mesti sifat menghormati,
Kemudian tata cara berdoa dengan betul. Mengambil wuduk, jenis alat berwuduk. Okey, kemudian kita ada berkenaan dengan najis, jenis, kemudian cara-cara menyucikan. Baik. Okey. Dan kemudian penjagaan rambut yang bersih. Okey, pemakanan seimbang. Baik. Okey. Untuk keluarga masyarakat, berkenaan dengan institusi keluarga, perkahwinan. Okey. Konsep rumahku syurgaku. Rumahku syurgaku. Okey. Konsep kenali diri. Diri sebagai hamba Allah. Baik. Diri sebagai khalifah Allah. Boleh. Okey, kita nak terus kepada kemahiran. Baik. Okey, untuk kemahiran, puteri perlu tahu seni suara. Okey, untuk seni suara dia perlu tahu nyanyian, choir, nasyid. Okey, boleh diuji dengan seni halus, jahitan asas. Okey, daripada jahitan asas ni dia kena buat anyaman. Anyaman. Okey, anyaman, tikar, ketupat, anyaman ketupat, buat gubahan bahan semula jadi. Masih lagi samalah. Masih lagi sama. Okey, dan kemudian seni cetak. Seni cetak untuk membuat cetakan kad hari lahir. Okey, dan seterusnya untuk celek komputer. Baik. Kena ada celek komputer. Pengurusan rumah tangga, dalam rumah, luar rumah. Okey. Dan juga macam mana nak menjaga, membersih dan juga membuat landscape. Membuat landscape. Oh, wow. Okey, untuk pertolongan cemas. Okey, alat berbahaya, jenis dan juga cara penjagaan. Baik. Macam pisau. Macam mana kita nak jaga pisau? Okey, macam mana nak bawa pisau? Gunting. Bukan kita bawa macam tu saja. Oh, Okey. ada caranya. Ada caranya. Okey, dan kemudian untuk kecederaan ringan, jenis dan rawatan. Baik. Okey, seterusnya pertolongan cemas, kena tahulah apa yang ada dalam kotak. Ya, kena kenal. Kena kenal. Nanti buka-buka Ikatan dan rawatan dengan menggunakan anduh. Okey. Kemudian perkemahan. Baik. Okey, untuk bidang pendidikan kena pergi berkemah sama ada di peringkat sekolah atau peringkat luar sekolah. Baik. Sama ada daerah, negeri atau kemasaan lah. Baik. Okey, dan kemudian permainan. Permainan dalaman, congkak, batu seremban, permainan luar, sukaneka dan galah panjang. Wah, ada banyak aktiviti yang boleh dilakukan Itu untuk hanya penilaian. untuk puteri kecil. Puteri kecil. Kalau puteri tengah? Okey, kalau puteri tengah, Baik. dia ups. Okey, dia maknanya dia lebih. Sebab maknanya tu dia tahap dia semakin tinggi. Untuk puteri tengah, dia mesti mengetahui berkenaan dengan bendera. Bendera? Fungsi bendera. Dan kemudian macam mana nak menghormati, menaikkan bendera, melipat bendera. Oh, ada cara. Kalau tadi nak ni saja kan. Sekarang ni kita kena tahu macam mana nak lipat. Macam mana nak naikkan bendera. Dan di sini dia kena tahu macam mana buku pendaftaran rekod senarai ahli. Baik. Okey, kemudian macam mana nak butiran diri. Ini banyak kepada pengurusan. Baik. Sebab bila dia tengah, dia dah tahu nak mengurus persatuan itu sendiri. Ataupun pergerakan itu sendiri. Okey, di peringkat sekolah. Dan dia pun biasanya kalau puteri tengah ni dia dah ada orang kata pangkat. Mungkin dia dah jadi puteri seroja, puteri saujana. Dia dah jadi orang kata setiausaha tadi. Baik, dia dah tahu merekod. Tapi untuk kerohanian, okey, yang ni dia mesti mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Okey, kemudian qadak dan qadar berdasarkan Al-Quran. Kemudian kita ada qiyamulai. Kena ada qiyamulai. So kalau qiyamulai ni sama ada di peringkat sekolah ataupun dia pergi perkemahan. Kalau perkemahan direct kita dah ada qiyamulai. Betul. Dan seterusnya pengurusan jenazah. Secara sama ada dia urus, dia kena buat teori lah dan juga amali. 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 Okey, dan mengambil bahagian dalam sambutan hari-hari kebesaran Islam. Contoh macam contoh dia Maulidul Rasul ataupun pertandingan-pertandingan. Okey, untuk kesihatan. Dia perlu tahu penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit dan kesan-kesan daripada penyakit berjangkit. Okey, dan kesan merokok dan penyalahgunaan dadah. Baik. Okey, makanan segera dan kesan. Baik. Jadi biasanya kebanyakan ni dia akan buat buku skrap, dia akan buat karangan, nota. Maknanya ada bahan carian mereka bahan tu. Carian. Mereka lampirkan dalam bentuk buku skrap dan juga esei dan sebagainya. Esei dan sebagainya. Baik. Okey. Dan untuk keluarga masyarakat, ciri-ciri keluarga bahagia, peranan setiap ahli keluarga, mengatasi masalah keluarga, pemilihan pasangan. Baik. Kemudian mengetahui hak asasi kanak-kanak. Baik. Okey, makan minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kasih sayang dan keselamatan. Ini banyak bidang-bidang tu. Maknanya dia dah masuk kepada bidang kekeluargaan, rumah tangga dan sebagainya. Bagi puteri tengah. Ya, dan untuk khidmat bakti, puteri tengah dia kena orang kata ke rumah-rumah orang tua.
Menarik. Untuk khidmat masyarakat lah. Menziarahi orang sakit. Just dia ziarah, dia catat dalam buku rekod. Dia ziarah bapa saudara sakit. Dan dia tangkap gambar sebagai bukti. Maknanya kena letak dalam buku log lah. Buku log. Sebab ini adalah diary. Diary kita. Dia guna daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Ini ahli PPM akan dapatkan di sekolah ya cikgu, buku log ni? Ya, ini boleh dapatkan daripada guru pemimpin. Guru pemimpin akan dapatkan daripada Darul Puteri lah. Darul Puteri saja yang mengeluarkan buku log. Buku log ini. Sebab dia buku log ni dia ada nombor siri dia. Ini penting. Kalau nak buat penilaian, mesti ada nombor siri. Nombor siri, baik. Kalau ada pertandingan, buku log, tahun ni kita ada pertandingan buku log. Dan pertandingan buku log ni, mesti sertakan buku log yang asli. Buku log yang asli. Baiklah, bukan yang bersih cetak-cetak. Bukan yang bercetak. Tak boleh. Baik. Pendidikan luar. Baik. Perkhemahan lah. Pendidikan luar, perkhemahan. Okay, dalam perkhemahan, mendirikan kemah, mengetahui jenis-jenis kemah, jenis-jenis ikatan, membina gadget. Okey, dan aktiviti perkhemahan seperti kembara, kerohanian. Okey, jadi biasanya kalau puteri-puteri dia attend perkhemahan, dah boleh dapat markah. Dan dinilai. Baik. Okey, berkenaan dengan alam sekitar. Masih lagi sebab kita ada ke-88 bidang perlu diuji. Iaitu pemeliharaan alam sekitar. Baik. Okey, yang ini ialah faktor pencemaran alam. Okey, kesan pencemaran alam, pemeliharaan alam sekitar. Ini boleh uji tak? Boleh. Cikgu nak uji saya secara lisan ya cikgu ya? Ya, boleh, secara lisan. Dan selepas lisan, Nisa kena buat karangan. Buat karangan. Baik. Okey, buat karangan ataupun buku skrap. Okey, barulah kita nilai. Ini pun boleh nilai lah. Okey. Apakah faktor-faktor pencemaran alam? Faktor pencemaran alam saya bagi 3 boleh cikgu? Boleh. Yang pertama pencemaran sungai, pembuangan sisa toksik ke sungai. Kedua asap daripada kilang-kilang dilepaskan jadi pencemaran udara. Kemudian pengurusan sampah yang tidak baik jadi sampah terlalu banyak sekarang ni. Jadi kita kena kurangkan sampah dari rumah. Okey, ada 3. Okey, itu adalah faktor. Macam mana kesan? Kalau kesan pencemaran alam nombor 1, kita tidak akan ada sumber air yang bersih. Lepas tu orang kata apa, dah tak tersedia lah untuk generasi akan datang. Semua dah kotor, semua dah tak ada. Lepas tu yang ketiga, apa yang saya boleh beri adalah kesannya nanti kita punya hasil bumi akan semakin sedikit sebabnya semuanya dah tercemar. Itu untuk Puteri Tengah. Yang terakhir iaitu Puteri Sulong. Okey, Puteri Sulong dia lebih lagi lah. Lebih daripada Puteri Tengah. Okey, kalau tadi dia pengurusan, dia mengetahui tugas-tugas. Yang ini untuk pengurusan pentadbiran, dia kena tahu macam mana nak membuat surat-surat rasmi. Lebih terperinci lah. Lebih terperinci. Iaitu dia mesti buat surat rasmi untuk kebenaran lawatan, kebenaran menggunakan tempat dewan ataupun surat untuk buat jemputan. Okey. Dan seterusnya simulasi mesyuarat. Okey, dia kena handle mesyuarat. Mesyuarat ahli jawatankuasa atau mesyuarat agung puteri. So maknanya ini Puteri Sulong sebab dia dah boleh dah. Kata membuat semua sekali dan dia dah bermula daripada awal. So makna kemahiran tu dia dah ada dah. Cikgu, apa yang saya faham adalah setiap bidang, ke-88 bidang akan diuji untuk setiap taraf ni. Bila kita dah uji ke-88 ni, apa mereka yang akan dapat sebagai bukti penarapan kepada murid-murid sekolah menengah untuk PPIM ni. Kita lihat. Okey. Masih lagi Puteri CJ Puteri Bongsu. Katakan tadi dia tak buat di sekolah rendah, dia masih boleh dapat lencana Puteri Bongsu. Dan kemudian CJ Puteri Kecil. Yang ini dapat selepas Puteri Bongsu ni serentak. Dia boleh serentak. Jadi maknanya bila dia tak dapat di sekolah rendah, dia boleh buat kedua-dua sekali serentak. So dia dapat serentak lah. Okey, dan kemudian CJ Puteri Tengah. Yang ini Puteri Tengah. Yang Nisa uji tadi untuk Puteri Tengah. Puteri Tengah. Baik. Tak lama lagi dapat lah ni. Okey, dan CJ Puteri Sulong. Okey, selepas Puteri Sulong ini di peringkat sekolah. Jadi pengurusan dia sama. Guru pemimpin akan menghantar penilaian ke peringkat daerah dan seterusnya ke peringkat negeri, penilai negeri dan ke peringkat kebangsaan. Ini dia. Okey, dan seterusnya masih lagi boleh dapat CJ Puteri Sulong Cemerlang. Okey, Cemerlang ni dia akan menghadiri imtihan lah di peringkat kebangsaan. Okey, kita biasa buat di Darul Puteri ataupun di luar kawasan.
Baik. Maknanya bukan di dalam lah. Bukan Okey, di dalam. dan dia ada pengujian dia sendiri. Baik, maknanya setiap peringkat ni ada penilaiannya tersendiri, ada tahap-tahap kesukaran penilaiannya untuk murid-murid yang menyertai Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Kita dah tahu apa yang diperlukan untuk menaikkan taraf kita sebagai ahli PPIM. Jadi jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Satu, dua. Okey. Okey, baris sedia. Baris sedia. Senang diri. Senang diri dulu. Alamak. Dah salah lah. Murid-murid kembali menonton slot core kurikulum Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Saya ni Sakir dan Cikgu Engku sekarang ni tengah berlatih nak kawat kaki. Cikgu, kawat kaki ni termasuk dalam tata cara kan Cikgu? Tata cara. Jadi jom kita nak mengetahui dengan lebih lanjut tentang tata cara untuk kawat kaki dan juga perjumpaan. Betul tak Cikgu? Okey, saya kawat dulu. Satu, dua. Jom kita nak tahu dengan lebih lanjut tentang tata cara untuk perjumpaan ataupun aktiviti-aktiviti yang berkaitan Cikgu. Apa biasanya aktiviti yang kita gunakan untuk lakukan kawat? Okey, untuk tata cara perjumpaan, bagi maknanya setiap aktiviti yang dilakukan di peringkat sekolah ataupun di peringkat kita ada perkhemahan. Baik. Bila ada tata cara perjumpaan, itu adalah orang kata trust dalam kita punya aktiviti. Baik. Okey, jadi maknanya kalau sebelum kita memulakan aktiviti, kita mesti buat tata cara perjumpaan. Jadi tata cara perjumpaan ni biasanya kurang daripada 10 minit. Baik. Selepas selesai tata cara perjumpaan, barulah kita buat aktiviti. Selesai aktiviti, barulah kita buat tata cara penutupan. Baik, jom. Kita nak tahu macam mana kita nak lakukan mula-mula ni untuk perjumpaan, apa yang perlu saya lakukan? Untuk fasa 1. Baik. Okey, permulaan. Okey. Berbaris dalam 3 barisan. Sekarang ni tak bolehlah nak baris 3 barisan sebab Nisa seorang saja. Ya. Okey, berbaris dalam 3 barisan. Baik. Okey, kawat kaki asas. Okey, baris sedia, senang diri, ke kanan lurus, pandang depan. Pandang depan. Baik. Okey, kemudian barulah kekuatan kumpulan lapor. Macam mana saya nak laporkan kekuatan kumpulan kan Cikgu? Okey, baik. Nisa, lapor kumpulan. Kumpulan Didik TV. Pandang pula. Cukup? Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi dari situlah Nisa akan kata sekarang ni Nisa sebagai Mega Puteri. Jadi biasa Mega Puteri akan memulakan. Okey, dia kan izinkan saya memulakan tata cara perjumpaan. Dan untuk fasa seterusnya iaitu fasa kedua. Bila dah minta izin, barulah Nisa sebut pembaca doa sedia. Pembaca doa sedia. Okey, jadi pembaca doa yang telah bersedia akan keluar ke depan. Akan keluar ke depan, ambil tempat dan dia akan sebut up. Dia akan baca Al-Fatihah dan membaca doa perjumpaan. Membaca doa perjumpaan. Selesai dia kata up balik. Up maknanya turun balik lah. Okey. Dan kemudian barulah dia Nas'aluka iaitu Asma'ul Husna. Baik. Okey, dan seterusnya masih lagi Mega Puteri lah. Baik. Penaik bendera sedia. Penaik bendera sedia 3 orang. 3 orang, baik. Kita ada bendera negara Malaysia, baik. Bendera puteri dan bendera negeri. Okey, so kita perlukan 3 orang. Dan apabila negaraku dimulakan, baik, bendera akan dinaikkan serentak, tetapi bendera Malaysia akan lebih tinggi sikit. Berbanding dengan puteri dan juga negeri. Baik. Okey, dinaikkan. Dan kemudian puteri di tengah bila dah selesai naik, puteri di tengah akan memberi arahan undur. Undur maksudnya dia dah selesai lah. Dah selesai menaikkan bendera, dia undur. Dan barulah lagu puteri mula. Nyanyian lagu puteri. Okey, dan bila dah selesai, puteri di tengah akan kata kanan pusing. Kanan pusing, dia akan memusing dan balik tempat dia balik. Seterusnya iaitu fasa 2 tadi kan. Tadi kita dah ada yang 1, ada yang 2 dan yang ketiga. Yang ketiga ni ialah lafaz ikrar puteri. Lafaz ikrar puteri. Yang ini Mega Puteri lah. Baik. Up. Okey, up. Lepas tu? Okey, lepas tu barulah bacaan ikrar puteri. Kemudian up.
untuk turun balik. Turunkan. Okey, baru habis untuk fasa yang ketiga. Kedua. Sekarang ni kita beralih ke fasa yang ketiga. Tadi kedua, maaf. Tiga, baik. Okey, untuk fasa yang ketiga, Nisa sebagai Mega Puteri akan sebut kami pasukan. Okey, disebut ramai-ramai lah. Okey, kami pasukan Didik TV tadi. Didik TV. Jadi maknanya puteri-puteri yang ada barisan dalam barisan tadi dia akan menyebut kami puteri-puteri seramai. Okey, katakan ada 100 orang. Seramai 100 orang. Sedia menerima arahan. Baik. Okay, Nisa akan sebutlah. Okey, dari sinilah arahan dia baris, senang diri. Okey, dan waktu itulah taklimat ataupun tugasan akan diberikan oleh guru pemimpin. Baik. Jadi guru pemimpin katakan sekarang ni, okey, kali ni hari ni kita akan belajar macam mana nak membuat jahitan asas. Okey, lepas habis tu kita boleh terus pergi kepada aktiviti atau kita kena berdiri je? Baru baris sedia, kemudian barulah terima kasih. Terima kasih. Puan, baru keluar baris. Okey, baik, keluar baris. Macam tu. Baik. Oh, kemudian barulah pergi kepada aktiviti yang telah diarahkan. Baik. Okey, seterusnya cikgu, apakah langkah yang seterusnya dalam tata cara kita ni? Okey, langkah seterusnya iaitu bila dah selesai program apa semua, dah buat aktiviti, dah selesai, semua akan berada dalam keadaan baris balik. Okey. Yang ini untuk tata cara penutupan. Baik. Dah buka kena tutup. Baik. Okey, bagaimana pula dengan tata cara penutupan? Sama atau tidak dengan tata cara perjumpaan kita yang di awal-awal tadi kita buat tadi. Yang saya ke depan ke belakang tadi tu. Okey, dia tak samalah. Sebab sekarang ni untuk fasa 1 untuk tata cara penutupan, okey, Mega Puteri akan melapor. Baik. Okey, pasukan okey, seramai berapa orang? Okey, sedia menerima amanat. Baik. Sedia menerima amanat. Dan kemudian masih lagi lah baris, senang diri, itu kawat asas. Baik. Okey, dan guru pemimpin akan memberi amanat. Guru pemimpin akan memberi amanat. Baik. Guru pemimpin kata, okey, guru pemimpin membuat ulasan. Okey, hari ni anak-anak puteri, okey, jahitan semua lawa-lawa, okey, dah siap, okey, dah memenuhi objektif aktiviti kita pada hari ini. Okey, tanya. Okey, dan seterusnya barulah masih lagi Mega Puteri, okey, baris sedia. Okey, terima kasih puan. Izinkan saya memulakan tata cara penutup. Baik. Tak dibuka sekarang ni nak tutup. Okey. Kemudian barulah kita boleh bersedia nak mengakhiri perjumpaan kita. Ya, okey, untuk fasa 3 ni lagu puteri mula. Dia ada nyanyian lagu puteri. Baik. Kemudian kita nak turun dan lipat bendera. Oh ya. Turun dan lipat bendera. Jadi penurun bendera sekarang ni sedia. Yang bersedia sekarang ni bukan 3 tetapi 6 orang. 6 orang. Sebab seorang pegang, seorang akan lipat. Itu yang penting, belajar cara melipat bendera dengan betul. Dan cara kita menurunkan bendera kita mesti bubuk atas bahu. Atas bahu, ambil bendera, kita turunkan atas bahu. Jangan biar bendera tu jatuh ke bawah. Baik. Okey, bila dah selesai, Mega Puteri akan menyerahkan ataupun Ketua Puteri, Ketua Pasukan menyerahkan bendera kepada guru pemimpin. Baik. Okey. Baiklah, itu dia tata cara daripada perjumpaan. Ada langkah-langkahnya, cara-caranya, kemudian aktiviti, kemudian tata cara penutupan. Banyak informasi yang telah saya pelajari daripada kita punya perbincangan pada hari ini, sebab saya ingatkan datang buat aktiviti dah balik. Rupanya ada tata cara tersendiri. Sebenarnya kan cikgu, kita dah tiba di penghujung episod kita kali ini di dalam perkongsian berkaitan dengan Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Sedikit kesimpulan ataupun kata-kata akhir cikgu Engku kepada murid-murid di rumah. Okey, jadi semua perlu tahulah dalam Pergerakan Puteri Islam kita ada kurikulum. Baik. Okey. Dalam kurikulum itu sendiri kita ada pelbagai aktiviti yang menarik. Jadi sekarang ni anak-anak puteri, kalau ada anak puteri yang belum join, boleh join untuk menyertai. Okey, jadi dan kita juga ada penarafan, penilaian. Jadi anak-anak puteri bukan saja setakat sebagai ahli aktif sahaja. Jadi maknanya sama-samalah. Dapatkan puteri bongsu, puteri kecil, puteri tengah, puteri sulung, dan seterusnya boleh. Puteri bongsu cemerlang, puteri sulung cemerlang. Dah habis sekolah, Kaisar dan juga Azahra. Dan berpeluang untuk menjadi
tokoh Tunas Harapan dan juga tokoh Puteri. Baiklah, nanti kalau dah habis sekolah pun boleh jadi skuad putih. Betul tak cikgu? Ya. Saya masih ingat. Baiklah murid-murid di rumah, terima kasih kerana menonton. Kalau ada ibu bapa yang menonton, tertariklah nak sertakan anak-anak ataupun murid-murid di dalam persatuan ataupun pergerakan Puteri Islam Malaysia ini. Baiklah murid-murid di rumah, terima kasih kerana menonton. Saya Nisa K. Ucapkan terima kasih kepada Cikgu Engku Asila Azni dari SMK Paya Kemunting Kedah. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Bye. Bye.